Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazan Haikal bin Julahi. Hari ini saya akan bercerita tentang sinopsis filem 47 Ronin. 47 Ronin ialah filem aksi penggambaran yang menawan berlatarkan Jepun purba. Kisah ini mengikuti sekumpulan pahlawan samurai yang dikenali sebagai Ronin menuntut dendam terhadap tuan mereka yang telah gugur. Mereka memulakan usaha berbahaya untuk menuntut semula kehormatan mereka dan memulihkan keadilan dengan menjatuhkan seorang panglima perang yang jahat. Panglima yang jahat itu bertanggungjawab atas kematian tuan mereka. Sepanjang perjalanan mereka berjumpa dengan panglima perang yang jahat. Mereka bertemu dengan makhluk mistik, musuh yang menggerunkan dan melalui laluan yang berbahaya. Dengan berbekalkan kemahiran, keberanian dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi, mereka berjaya menempuhi segala rintangan yang dihadapi. Dengan keazaman mereka dan bimbingan seorang anak kacukan Inggeris dan Jepun yang bernama Kai, 47 Ronin bersatu untuk melaksanakan misi mereka dan mereka mempertaruhkan segala-galanya dalam usaha untuk penebusan dan pertempuran muktamad menentang kejahatan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syainuddin bin Muhammad Atta. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang watak dan perwatakan di dalam filem Ronin 47. Filem 47 Ronin adalah sebuah filem fiksyen sejarah yang dikeluarkan pada tahun 2013. Filem ini adalah diinspirasikan oleh cerita legenda Jepun mengenai 47 samurai yang membalas dendam atas kematian tuan mereka. Kai dilakukan oleh Keanu Reeves. Kai adalah karakter utama dalam filem ini. Dia adalah seorang Ronin, samurai tanpa tuan yang dibesarkan oleh makhluk supernatural dan memiliki kemampuan luar biasa dalam pertempuran perangnya. Kai adalah seorang lelaki yang pendiam, penuh dengan kesendirian dan konflik batin. Dia bergabung dengan 47 samurai untuk membantu mereka membalas dendam atas kematian tuan mereka. Yang kedua adalah Oishi, dibintangkan oleh Hiroyuki Sanada. Oishi adalah pemimpin dari 47 Samurai. Dia adalah seorang samurai yang bijaksana dan berpengalaman, memiliki keberanian dan kepatuhan yang kuat terhadap kod kehormatan samurai. Oishi adalah tokoh yang sangat memegang prinsip dan bertekad untuk membalas dendam atas kematian tuannya. Yang ketiga adalah Lord Asano, dibintangkan oleh Min Tanaka. Lord Asano adalah tuan daripada 47 Samurai. Dia adalah seorang daimyo yang dihormati namun diperangkap dan dihukum mati oleh Lord Kira. Kematian Lord Asano menjadi pemicu bagi 47 samurai untuk membalas dendam. Lord Kira dilakonkan oleh Tadanobu Asano. Lord Kira adalah antagonis seorang daimyo yang jahat dan licik. Lord Kira merancang perangkap yang mengakibatkan kematian Lord Asano dan berusaha untuk menghancurkan 47 samurai. Selain 4 karakter utama tersebut, terdapat juga beberapa watak sampingan yang penting dalam filem ini, seperti Witch, seorang penyihir wanita yang ditugaskan oleh Rinko Kikuchi, dan Oishi Chikara, anak Oishi yang diperankan oleh Jin Akanishi. Masing-masing karakter yang memiliki peranan dan perwatakan yang unik dalam cerita ini dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hazim Hazwan bin Musafa dari EP246 d. Dalam 47 Ronin, watak samurai mematuhi etika yang ketat dan menunjukkan sikap sopan yang sesuai yang terasaskan dalam budaya Jepun. Berikut adalah beberapa etika dan sikap sopan yang diperhatikan oleh watak dalam filem ini. Yang pertama, menghormati kuasa. Samurai dalam filem ini menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap tuan mereka dan individu yang berada dalam jawatan kuasa. Mereka mengikut perintah tanpa persoalan dan menjalankan tugas dengan tekun. Yang kedua, menyembah. Menyembah adalah gerakan penghormatan yang penting dalam budaya Jepun. Sepanjang filem ini, watak-watak tersebut menyembah untuk menyapa, menunjukkan penghormatan dan mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, kesopanan. Samurai dalam 47 Ronin menunjukkan tahap kesopanan yang tinggi dalam interaksi mereka. Mereka menggunakan bahasa hormat dan ungkapan sopan ketika bercakap dengan atasannya, orang tua atau individu yang mempunyai pangkat lebih tinggi. Yang keempat, pakaian formal. Watak samurai dipaparkan memakai pakaian tradisional termasuk kimono hakama, iaitu seluar kain lebar, dan aksesori pelbagai mematuhi kod pakaian sesuai dengan status dan acara. Yang kelima, upacara teh.
Upacara teh mempunyai kepentingan yang besar dalam budaya Jepun. Dalam filem ini, watak-watak menyertai upacara teh menunjukkan keanggunan, ketepatan, dan penghormatan terhadap proses seremoni. Yang keenam, ketulusan. Kejujuran dan ketulusan adalah sifat yang sangat dihargai. Samurai memperlihatkan rasa kesetiaan, dedikasi dan kejujuran yang sejati dalam tindakan dan kata-kata mereka, menekankan pentingnya integriti. Salam sejahtera kepada Madam Nodamia dan penonton sekalian. Nama saya Dwayne dan saya akan membentangkan kesan etika dan adab terhadap komuniti dan masyarakat dalam filem 47 Ronin ini ataupun 47 Ronin. Nombor satu adalah menguatkan hubungan sosial. Apabila orang yang mempraktikkan etika yang baik, seperti bersikap saling menghormati, bertoleransi dan juga berempati, mereka akan menciptakan lingkungan yang menyuruh dan saling membela sama diri. Dan perkara ini akan dapat meningkatkan hubungan di antara masyarakat. Nombor dua pula adalah peningkatan kepercayaan. Jika kepribadian seorang itu bersikap jujur, adil dan bertanggungjawab, maka masyarakat akan merasa lebih selesa untuk berinteraksi dengan seseorang itu. Untuk kaitkan dengan hidup kita, apabila seorang itu beramal, bersikap adil dan juga saling bantu-membantu dan hormat menghormati, dia akan lebih senang untuk ditegur ataupun untuk bertanya sesuatu. Selamat sejahtera kepada Madam Nodamia dan penonton sekalian. Nama saya Dwayne dan saya akan ceritakan tentang kesan etika dan adab terhadap komuniti dan masyarakat. Itu yang nombor 3 adalah peningkatan hidup dalam masyarakat, dan masyarakat yang beretika cenderung untuk mengembangkan kerjasama yang lebih baik, menghormati hak asasi manusia dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Dan perkara ini akan membantu satu komuniti itu untuk lebih berkembang dalam masa hadapan. Dan akhir sekali adalah pengaruh positif terhadap generasi yang akan datang. Apabila orang-orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih berumur melakukan suatu perkara yang baik dan ataupun etika adab yang baik, dan yang muda akan turut mengikuti etika dan adab itu, dan ini dapat dilihat dalam keluarga di dalam Malaysia terutamanya. Dan etika dan adab yang baik akan dapat menjadi pegangan yang berlanjutan untuk membuat masyarakat yang lebih baik di masa hadapan. Selamat sejahtera, nama saya Syakir Zufairi bin Asri. Hari ini saya akan membentangkan tentang penambahbaikan terhadap etika dan adab. Yang pertama ialah upacara sepuku dijatuhkan dapat dielakkan kerana 47 samurai berjuang demi perkampungan Akor dan mengusir kejahatan dari dalam negara. Serangan terhadap Tuan Kira telah dimanipulasi oleh sihir Mizuki untuk menghancurkan perkampungan samurai. Dengan rasa tanggungjawab, samurai tersebut dapat diselamatkan dari upacara sepuku. Seterusnya, Tuan Kira yang tamak dan gila kuasa. Tuan Kira telah menggunakan ilmu hitam untuk mengambil kampung Akor dengan memukau Tuan Asani untuk menyerang Tuan Kira semasa tidur. Kejadian ini menyebabkan Tuan Asano bersalah kerana menyakiti tetamu kampung Akor. Shogun telah melihat kejadian hukuman sepuku terhadap ke atas Asano. Sifat ini menunjukkan sifat yang beradab dan beretika, kerana sepatutnya Tuan Kira berbincang dengan mendapat persetujuan antara Shogun dan juga Tuan Asano. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Chris Bryan dan saya akan menyuburkan pembentangan kami pada hari ini. Setelah melakukan analisa kepada sebuah filem, kami mendapati bahawa filem-filem yang mempromosikan etika dan peradaban wajar diberikan penekanan dan perhatian daripada masyarakat pada zaman kini. Ini adalah kerana etika merupakan nilai moral dan prinsip hidup yang menjadi pegangan kepada seseorang manusia ataupun sekumpulan manusia. Oleh kerana itu, filem-filem yang sedemikian wajar diberikan penekanan kerana ia dapat mendedahkan masyarakat pada zaman kini terhadap cara hidup masyarakat pada zaman dahulu. Etika dan peradaban yang bersesuaian dengan peredaran zaman dapat dipupuk dan disemai dalam diri kita.
Zaman kian berubah. Jadi, zaman dulu bukan sama dengan zaman sekarang. Oleh kerana itu, etika-etika yang diterapkan oleh masyarakat pada zaman dulu perlu dibuat supaya ia bersesuaian dengan zaman kini. Selain itu, etika dan peradaban dari negara lain juga dapat dipelajari sebagai rujukan dan panduan dalam meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong hubungan yang harmoni antara manusia. Sebagai contoh, analisa filem yang kami telah lakukan adalah berdasarkan etika dan peradaban daripada negara Jepun. Seperti yang kita tahu, negara Jepun merupakan negara yang menekankan etika dalam kehidupan seharian mereka maupun dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, menyambut tetamu dan sebagainya. Daripada etika-etika daripada luar negara ini, kita dapat menerapkan nilai-nilai mereka supaya kita dapat memperbaiki etika dalam diri kita dalam mewujudkan masyarakat yang majmuk dan harmoni.